kenapa SPRM datang bertanya, kenapa audit negara begitu minat, bagus ya. Tetapi kalau kita tidak membayar hutang, sepatutnya mereka datang awal lagi ya. Sebab banyak report-report daripada kawan-kawan kita lama, tetapi tak apalah. Hasrat kami, hasrat Muhammad Datuk Seri dan saya, kita akan melunaskan segala hutang KFA dan kita uruskan dengan baik insya-Allah. Dan saya sekarang pun berada di FAM sebagai exco FAM. Saya juga ingin berjanji kepada kita semua, insya-Allah kalau boleh kita juga ingin menjadi persatuan bola sepak terbaik yang boleh diiktiraf sebagai bola sepak yang boleh dicontohi oleh negeri-negeri lain ya. Masalah. Ahmad Sari. Masalah. Sikit je, habis ni. Nak landing kan? Sila. Okay. Rumuskan. Ya. Kalau itu terima kasih. Skim Kafalah Kedah sumbangan pengurusan jenazah sebanyak RM500 kepada waris yang layak diteruskan pada tahun 2011. Bajet 2011 kali ini turut menghadiahkan kenaikan allowance sara hidup daripada RM75 kepada minimum RM150 sebulan kepada rakyat miskin. Sebenarnya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar cukup rasa selalulah apabila kita bertemu dengan penerima-penerima sumbangan am kerajaan negeri, Datuk Seri Menteri Besar selalu mengatakan supaya mengeluarkan penerima sumbangan ini yang sihat, seperti ibu tunggal yang sihat, yang boleh bekerja, supaya mereka dapat bekerja sampingan untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Pada tahun hadapan, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengadakan kursus pendek sehari atau 2 hari kepada penerima sumbangan yang sihat, yang mampu bekerja untuk menambah pendapatan mereka, dan selepas mereka menjalani kursus ini, akhirnya mereka akan diberi geran pelancaran untuk modal mereka berniaga. Akhirnya akan menambahkan pendapatan dan mengeluarkan mereka daripada belenggu kemiskinan. Saya amat terima kasih atas segala bantuan dari kerajaan negeri yang telah diberikan. Pada masa yang sama, kita juga kena melihat perspektif yang lain supaya ia dapat membagi cara penyampaian kerajaan negeri kepada rakyat sendiri. Terima kasih. Pihak kita, Wanita dan Pembangunan Keluarga, sudah ada hala tuju wanita Kedah. Dengan slogan kita, Wanita Bahagia, Kedah Sejahtera, iaitu kita akan telah mengadakan satu pelan tindakan 2011 hingga 2015 untuk memastikan wanita kita dan keluarga kita berada dalam keadaan keluarga sakinah. Dan program keluarga sakinah telah kita lancarkan baru-baru ini, dan kita akan teruskan dari semasa ke semasa dan dari daerah ke daerah untuk melahirkan keluarga yang bertanggungjawab untuk membantu ibu-ibu yang telah tua, bapa-bapa yang telah tua, yang untuk memberi sumbangan supaya mereka tidak memohon kepada bantuan kebajikan masyarakat. Cuti bersalin sebenarnya untuk pekeliling kerajaan kepada kaki tangan wanita yang bekerja adalah 300 hari. Jadi sebelum ini, wanita yang bersalin dibenarkan mengambil cuti sebanyak 60 hari. Tetapi telah disebut yang telah diberi kebenaran oleh dalam bajet yang Perdana Menteri, iaitu 90 hari adalah fleksibel. Jadi kalau kita ambil 60 hari, kita boleh bersalin 5 kali. Kalau kita ambil 90 hari, kira tengoklah berapa kali boleh bersalin. Kalau nak anak banyak, ambil 60 hari. Kalau nak anak sikit, ambil 90 hari. Itu sahaja yang dibenarkan. Sebenarnya cuti tidak bertambah, 30 hari juga kepada kegiatan kerajaan. Cuma tambahnya boleh ambil cuti sebanyak 90 hari. Ini fleksibel. Yang seterusnya, iaitu cuti bersalin kalau di pusat dilaksanakan oleh kegiatan kerajaan negeri. Julung kalinya, satu peruntukan khusus bagi melaksanakan aktiviti sosial yang melibatkan pelbagai kaum diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sejumlah 1.5 juta ringgit telah diperuntukkan bagi program-program menyemarak dan mengeratkan hubungan antara kaum di negeri ini. Saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Yang Amat Berhormat sekali lagi kerana dengan pimpinannya, Kerajaan Pakatan Rakyat telah menyediakan peruntukan bagi menyuburkan perpaduan kaum. Saya juga percaya peruntukan sebegini adalah peruntukan terulung. Okey, saya nak ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat sebab kerajaan negeri telah memperuntukkan peruntukan sebanyak 1.5 juta kepada kaum-kaum bukan Melayu. Maknanya tiga-tiga kaum tu masing-masing dapat 500,000 peruntukan untuk tahun depan. Dan saya difahamkan peruntukan untuk kaum-kaum bukan Melayu ni tidak pernah ada semasa
kerajaan dulu. YB Bayu dia kemarin dia ada sebut kata adun siram akan tak lompat. Tapi di sini saya pendeklah jawab. Kalau YB nak harap bercita-cita satu bintang di dunia, saya boleh jawab, you tunggu sampai laut semia ayat green, itu pun tak boleh lapak lah. Itu. Okey. Lagi saya ada jawab, ini tentang masyarakat Tionghoa, YB Lee Guan Ek dan YB Tan Hui Su ada sebut kata, Popular Tionghoa ada bagilah sekolah swasta ada tambahan, ini dudukan adakah? Memang saya jawab ada. Lagi tahun ini itu Perisa Tendong pun sudah ada lapat tambah tahun dulu tarak. Walaupun masyarakat Cina ni selalu dia ada call saya, telefon saya minta webitan tentang masyarakat Cina ni sekarang kerajaan macam mana, saya jangan risau. Dia akan bantu. Tapi saya terima kasih dah dengan kerajaan negeri untuk keluarkan sumbangan untuk sekolah lah, untuk bantukan tokoh-tokoh. Yang Mohd Datuk Speaker, dalam pusat penyembelihan kelinci di seberang Jalan Putra sudah berlaku 2 tahun. Saya berharap kerajaan negeri dengan pihak yang berkenaan bolehlah itu berharapkan itu satu pusat yang baru yang telah dijanji dapat dibina dan disiapkan dengan secepat mungkin. Tentang khinzir ini, kerajaan negeri telah buat apa yang kita mampu untuk membantu syarikat ini. Nak pi di tempat ni pun kawasan yang memang kita pun kena tengok balik perancangan keseluruhannya dan benda tu sesuai. Jauh daripada penempatan, jauh ke dalam, orang tak nampak apa semua, okey selesai. Dan kerajaan negeri offer kawasan ini kepada syarikat tersebut. Dan oleh kerana dia merupakan zero discharge dengan izin sistem yang perlu digunakan, inilah sekarang yang menjadi suatu consideration syarikat ini kerana mereka perlu melabur capital expenditure dengan izin sekali lagi KPM dengan agak besar yang mereka sedang berbincang dengan kawan-kawan mereka lah. Jadi setakat tu lah kerajaan negeri boleh bantu pun YB Derga. Saya ingat kalau yang lebih pada tu YB Derga tolong suaralah duit sikit bagi mereka. Setakat ini tak ada permohonan. Ada pohon tak? Dah, kita duduk dengan mereka YB Derga daripada awal. Kemudian pergi tengok sistem. Saya pun pergi tengok sekali sistem di Selangor zero discharge. Pergi tengok mereka, kan? Cuma tak masuk sembelih sama ya. Kan? Pergi tengok sistem macam mana ada peterang apa semua. Pergi. Yang berhormat Kota Darul Rahman ada, yang berhormat Sidam pun ada. Kita duduk sekali, tengok tang mana lagi boleh kita bantu. Mai tang harga ni, YB Derga, kita nak buat macam mana? Kita bukan boleh habaq kat supplier pam tu kata hang bagi murah lah kat depa ni, tak boleh. Tapi setakat mana hak kerajaan negeri telah ni kita dah berikan kepada mereka. Sekarang ni is purely dengan izin commercial consideration. Kedah masih merupakan destinasi tumpuan para pelabur, khususnya dari luar negara. Sehingga September 2010, jumlah kelulusan pelaburan masuk mencatat sebanyak 1.885 bilion ringgit. Seperti mana yang telah diumumkan di dalam pelan transformasi ekonomi negara baru-baru ini yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa sebuah syarikat antara banyak-banyak syarikat yang line up terima benda tu daripada PM hari itu ialah sebuah syarikat yang namanya L Foundry and QT yang mengumumkan untuk melabur 214 juta untuk 200 mm wafer fab di situ, dan untuk jangka masa 10 tahun yang akan datang membina 5 lagi wafer fab plants di samping 2 hak kita dah ada di situ, Infineon dan juga Silterra itu, dan bakal mewujudkan 6,500 peluang pekerjaan with an expected gross income untuk negara USD 1.3 bilion insya-Allah. Projek Mega Sungai Limau Hydrocarbon Hub Sulih yang tertangguh tidak terlepas dari perbahasan. Selain itu, hasil-hasil baharu ekonomi negeri turut dimaklumkan kepada Dewan. Apakah kerajaan negeri masih berupaya untuk nak bagi jadi juga, ataupun kalau kata tadi kalau tak mampu nak kata kita call off lah yang ni itu. Terima kasih. Saya nak beritahu tentang Sulih. Saya berdapat dia akan datang pihak Merapur Resources Corporations akan bagi taklimat kepada mesyuarat SPC
yang akan datang 4-5 hari lagi, dan laporan saya dapat dia akan mula membuat site office. Site office di tapak kita dalam bulan Disember, dia akan mula lah. Dia akan hantar 2 juta dulu, perantaraan jadi orang kata kalau kita bagi izin tanah lah. Tak apalah, kalau dia tak jadi pun hangus dapat 2 juta lah, tak apalah. Itu insya-Allah kita akan, insya-Allah saya berdoa sungguh-sungguh nak bagi jadi. Kalau jadi soleh, bayangkan berapa ratus ribu peluang pekerjaan dan berapa banyak perumahan yang kita perlukan. And this is kind of house I want. Rumah untuk pekerja, rumah untuk orang kampung, itu yang saya nak. Bukan kata kita nak tahan, nak apa tu, bukanlah caranya. Jika dua syarikat ini gagal yang dicadangkan tadi, adakah kerajaan ada alternatif syarikat lain yang mampu menggantikan syarikat-syarikat tersebut? Terima kasih. Kita telah pun berbincang dengan juga syarikat yang berpangkalan di negara China, sebuah GLC negara China, untuk memajukan projek yang seumpama ini, tapi kita telah memberi alternatif kepada mereka. Kita kata kalau nak buat land reclamation akan mengambil masa yang lama, mungkin kos juga terlalu tinggi. Kita menawarkan untuk mereka pergi ke tempat yang sedia ada, telah diiktirafkan sebagai kawasan industri berat, iaitu di Gurun, untuk dimanfaatkan. Yang tu reclamation apa, tak gaduh detail EIA pun tak gaduh. Kawasan memang kawasan industri berat. Kita tahu bahawa di situ sudah ada PFK, Petronas Fertilizer Kedah, yang sudah beroperasi di situ. Jadi kita menawarkan kepada situ, dan MOU telah pun kita tanda tangani antara kita kerajaan negeri dengan syarikat ini, dan ini dalam pengetahuan sepenuhnya pihak MITI, dan pihak MITI juga memberi sokongan